Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So hari ni harap semua sihatlah yang ada kat sini ni. 6 orang je. Yang lain cikgu tak tahulah ke mana pergi. Bangun ke, tak bangun ke atau dah pergi mana. Okay. So sebelum kita masuk pada topik nak menukar daripada satu asas kepada asas yang lain, kita tengok dahulu soalan yang semalam. Okay, semalam cik kata kita akan bincang soalan yang ni, kan? So, semalam kita dah buat sampai soalan nombor 3, nombor 4 dah tapi tak habis. Okay, so kita sambung soalan yang keempat. Okay, soalan nombor 4. Okay, semalam sampai D Ini adalah 6 kuasa 1. Okay, nilai tempat ni, dia nak nilai tempat. Okay, ini awak boleh semak. Okay, semak jawapan. Okay, E adalah 3 kuasa 2. Okay, betul Okay, F dah ada ni 9 kuasa 1. Okay, G adalah 4 kuasa 2. H adalah 8 kuasa 3. I ialah 6 kuasa 2. Dan J adalah 5 kuasa kosong. Okey, boleh semak jawapan, boleh tanda terus. Okey, kalau ada pen merah boleh gunakan pen merah, awak tandakan. Kalau tak ada pen merah, apa-apa sahaja pen yang ada lah. Okey, tak kisahlah. Janji awak tanda supaya nampak yang kita dah bincang lah. Okey, tentukan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey, sekarang dia nak nilai digit. Okey, kalau nilai digit kita kena darabkan dengan nilai tempat dia. Jadi kat sini 1 darab dengan nilai tempat dia adalah 2 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat 4. Betul? Betul tak? Tak ada respon. Ada orang ke tak ada ni? Betul lah, okey. Ada respon, baru cikgu tahu ada orang sedang belajar. Okey, kalau tak ada respon maknanya tak tahu ada orang belajar ke tak ada. Okey, jadi tolong respon lah. Okey, ini 2 darab dengan 5 kuasa 1. So dapat 10. Okey, ini 3 darab dengan 9 kuasa 0. So dapat 3. Okey. Kalau ada yang salah bagi tahu takut cikgu tersalah ke, mana tahu kan. Okey, yang ni kita dapat 2 darab dengan 6 kuasa 2. So berapa dapat? Berapa? Awak dah kira kan jawapan dia dapat berapa? Dapat 72, betul tak? Okey, seterusnya adalah 2 darab 3 kuasa 3. So dapat 54. Okey, semak jawapan. Kalau ada salah bagi tahu. Okey. So ini adalah 6 darab 7 kuasa 3. So dapat 2058. Okey. Awak boleh semak jawapan. So 1 darab 2 kuasa 3. So dapat 8. Okey, yang ini adalah 7 darab 8 kuasa 2. So kita dapat 448. Okey, yang ini adalah 3 darab 4 kuasa 1. So dapat 12. Dan yang terakhir adalah 1 darab 2 kuasa 2. So dapat 4. Okey, semak Pastikan awak semak jawapan. Okay, kalau betul tanda betul, kalau salah tolong betulkan dan tengok kat mana salah. Kenapa salah? Okay, kena tahu apa salah yang kita buat.
Okay. Baru dipanggil sebagai belajar lah. Kalau kita tak tahu apa kesilapan kita, maknanya kita tak belajar. Okay. Okay, tentukan nilai nombor bagi berikut dalam asas 10. Okay, ini kita kena cari nilai nombor lah. Okay, cikgu tunjukkan satu saja. Okay, yang ini maknanya kita kena darabkan lah. Jadi 2 darab dengan 6 kuasa 1 tambah 3 darab 6 kuasa 0. So kita akan dapat berapa? Ni awak kena darab dan tambahkan. Okay, so kita akan dapat 15. Okay, cikgu akan berikan jawapan dia untuk setiap soalan ni untuk awak semak. Okay, kalau ada masalah ataupun jawapannya tak sama dengan jawapan cikgu beri, awak boleh bagi tahu. Okay, kita boleh bincangkan mungkin jawapan yang cikgu beri itu salah. Okay, mungkin jawapan awak adalah yang betul. Okay, so B adalah 2, 7, 7. C ialah 53. D adalah 2, 7, 8. E adalah 193. Okay, F 15. G adalah 38. H 655. I adalah 191. J ialah 43. Okay, boleh? Semak jawapan tu. Okay, semak dan tandakan. Okay, sambil-sambil tu siapa yang belum isi kehadiran, tolong isikan kehadiran. Okay, cikgu ada letakkan link kehadiran pada ruangan chat itu. Okay, boleh isilah kehadiran. Okay, nombor 7. Tengok nombor 7 pula. Tentukan nilai P dan nilai Q. Okay, nilai P dan nilai Q. Okay, yang pertama asas 2. Okay, jadi apa nilai P, apakah nilai Q? So kita tahulah ini dia bermula dengan 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Jadi kat sini 2 kuasa kosong, Q adalah apa dia? Q ialah 2 kuasa 1. Okay, itu adalah Q. Okay, P ialah 2. Okay, P adalah 2. Boleh? Boleh tak ni? Tak ada orang respon ni? Boleh ke tak boleh ni? Ada orang ke tak ada orang ni? Boleh? Okey, boleh So pastikan awak memberikan respon lah supaya cikgu tahu yang awak sedang belajar. Okay. Okay, B. Kita tengok B. Okay, sekarang dia nak nilai P. Okay, P adalah apa? Kita tahu ini dia bermula dari 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Jadi P adalah 2. Okay, Q pula. Q kat sini adalah digit yang ke-2. Okay, jadi digit 7 lah. Jadi Q adalah 7. Okay, sangat senang Okay, kemudian yang ini pula. Okay, P adalah apa dia? Bermula dengan 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Jadi P adalah 4, Q adalah 3. Okay. Hitung hasil tambah nilai digit 8 dan nilai digit 3 dalam nombor 183 asas 1823 asas 9. Jadi kita kena tahu dahulu berapakah nilai digit untuk 8 dan berapakah nilai digit 3. Okey, jadi nilai digit 8 adalah 8 darab dengan 9 kuasa 2. Okey. Kemudian dia nak hasil tambah Jadi kita kena tambah dengan digit 3. So digit 3 adalah 3 darab 9 kuasa 0. So kita akan dapat berapa jawapan dia? 6, 5, 1. Okay. So semak saja sebab ini soalan yang awak dah jawab kan. Harapnya tak adalah yang tak buat kerja ni, yang tak jawab. Okay, sepatutnya awak dah jawab lah. Hari ni tinggal semak, kejap lagi awak kena hantarlah tugas saya yang ini. Okay. Susun nombor berikut mengikut urutan menaik. Okay, jadi nak susun ikut urutan menaik. So yang mana dahulu ni? Okay, yang mana dahulu?
Mula dengan 1, 1, 0 lah. Asas 2. Kemudian yang mana? 1, 1, 1. Asas 2. Kemudian 1, 1, 0, 1 asas 2 dan last sekali adalah 1, 1, 1, 0 asas 2. Okey. B mula dengan 1, 1, 2 asas 4. Kemudian 1, 3, 2 asas 4. 2, 3, 1 asas 4 dan yang terakhir 1, 1, 2, 3 asas 4. Okey. C pula mula dengan 1, 2, 5, 1, 2, 4. 1, 2, 4 asas 5. Kemudian 2, 3, 1 asas 5, 2, 4, 1 asas 5 dan 3, 2, 4 asas 5. Okey, itu urutan menaik lah. Okey, yang ini urutan menurun pula. Urutan menurun, kita ambil yang besar dahululah. Okey, ini dia bagi asas 2, asas 4, asas 9. So macam mana kita nak susun? Okey, macam mana cara nak susun? Macam mana? Tolong respon macam mana cara nak susun ni? Boleh terus susun ke? Boleh tak terus susun? Boleh tak? Boleh terus susun ke tak boleh? Boleh? Okay, so macam mana awak nak susun? Macam mana kita tahu nilai dia? Yang mana paling besar, yang mana paling kecil? Macam mana kita tahu? Sebab asas dia tak sama. Macam yang tadi asas dia adalah sama. Sekarang asas dia tak sama. Ada asas 2, asas 4 dan asas 9. So mana kita tahu nilai mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil? Macam mana kita nak tahu? Macam mana? Macam mana kita nak tahu? Kita kena buat apa sebelum susun? Kita tak boleh terus susun Kita kena buat apa dulu? Kena tukarkan dia dulu. Okey? Kenal pasti asas dia. Ya, kenal pasti asas dia. Kemudian kita kena tukar dia ataupun cari nilai dia. Okey, tukar ke asas 10 atau cari nilai. Okey, cari nilai bagi nombor tersebut lah. Okey, yang ini maknanya 1, 1, 1, 1, 0, 1 asas 2 ni berapa? Okey, dia adalah berapa? Jadi kita kena cari nilai dia. Okey, nilai dia berapa kat sini. So kita kena kira dahululah. Okey, kita kena kira dahulu. So kita kira. Okey, tengok yang A 1, 1, 1, 1, 0, 2. 0, 1. 0, 1 asas 2. Okay. Kita kena cari nilai dia dahulu. So nak cari nilai dia, kita kena darabkanlah buat pengumpulan. Jadi kat sini dia bermula dengan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Okay, jadi 1 darab 2 kuasa 5 tambah 1 darab 2 kuasa 4 tambah 1 darab 2 kuasa 3 tambah 1 darab 2 kuasa 2 tambah kosong ni nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Sebab apa? Sebab kosong tak ada nilai. Jadi kalau awak nak tulis, tulis sajalah 0 darab 2 kuasa 1. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Okay, sebab dia tak ada nilai. Okay, kemudian 1 darab 2 kuasa 0. Jadi kira dapat berapa nilai dia? Okay, nilai dia dapat berapa? Cuba kira dapat berapa?
Mana kalkulator je. Okey, cuba kira. Dapat berapa? Awak dah kira kan? Kalau kita nak darab, kita tak boleh kita tak boleh kita nak susun, kita kena tahu dia nilai dia. Kalau tak tahu nilai, kita tak boleh nak susun. Okay, sebab kita tak tahu yang mana satu lebih besar. Sebab asas dia tak sama. Jadi kita kena samakan asas dia. Okay, ataupun cari nilai dia lah. Tukar kepada asas 10. Okay, jadi kat sini 2 kuasa 5. Okay, tambahlah. Okay, tambah 2 kuasa 5. Okay. Kemudian tambah dengan 1 darab 2 kuasa 4. Okay. Kemudian tambah lagi dapat berapa? Okay, cuba kira. Dapat berapa? Kira cepat. Ada dah dapat jawapan? Ada? Ada yang dah dapat jawapan? Berapa dapat? Dapat tak? RM61. Okey. Ada dah dapat dah. 61 Okey. So kita dapat 61 kat sini. Ini dalam asas 10. Okey, asas 10. Asas 10 ni kalau ikutkan, kita tak payah tulis pun asas 10 ni. Sebab apa? Sebab kalau asas 10 ni, semua orang dah tahu. Okey, satu dunia dah tahu dah. Kalau tak ada tulis asas ni, maknanya dia asas 10. Okey, jadi tak payah tulis pun tak apalah. Kita dah tahu dia asas 10. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua, 1, 2, 1, 3, asas 4. Okey, ini kita tukar juga dia kepada asas 10. So kita akan dapat berapa? 1 darab 4 kuasa 0, 1, 2, 3. Okey, 4 kuasa 3. Okey, tambah dengan 2 darab 4 kuasa 2 tambah 1 darab 4 kuasa 1 tambah 3 darab 4 kuasa 0. So dapat berapa? Kira. Berapa dapat? Dah dapat? Seratus tiga. Okey, 103 103. Okey. Kemudian kita kira yang seterusnya adalah 81. So 81 asas 9 tukar kepada asas 10, dia jadi 8 darab 9 kuasa 1 tambah 1 darab 9 kuasa 0. So dapat berapa? Kira. Berapa? Ish. Buat apa? RM73. Okey, RM73. Okey, sekarang baru kita tengok mana yang lebih besar. Kita nampaklah sebab dia nak menurun, jadi kita ambil yang besar dahululah. Jadi yang ini, yang pertama. Okey, yang kedua adalah yang ini. Dan yang ketiga ialah yang ini. Jadi kita punya jawapan, awak jangan tulis jawapan dalam asas 10 ni. Jawapan kita mesti dalam nombor yang diberilah. Jadi yang paling besar adalah 1, 2, 1, 3 asas 4. Kemudian diikuti dengan 8, 1 asas 9 dan seterusnya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1 asas 2. Okey, ini adalah jawapan kita.
Okey? Boleh? Boleh? Jadi kita perlu tahu kedudukan dia punya susunan dia. Boleh. Okey. Bagus. Okey, seterusnya soalan B sama juga kaedah dia. Kita mesti cari dahulu nilai digit itu. Okey, nilai nombor itu. Jadi kita cari dahululah. Okey, kita tengok soalan B. Soalan A dah Dah semak jawapan awak? Dah semak? Okay, kalau siapa yang tak sempat nak semak tu nanti awak kena rujuk balik video dia nanti. Okay, cikgu record ni nanti awak boleh rujuk balik lah video tu. Okay, kita tengok soalan B pula. Okay, B dia bagi 1, 2, 3 asas 4, 7, 3 asas 8 dan 3, 1, 3 asas 5. Jadi samalah kita kena tukar dahulu. Okay, jadi 1, 2, 3 asas 4 tukar dia akan jadi 1 darab 4 kuasa 2 tambah 2 darab 4 kuasa 1 tambah 3 darab 4 kuasa 0. Kira dulu dapat berapa. Okay, kemudian cari lagi 7, 3 asas 8. Ini adalah 7 darab 8 kuasa 1 tambah 3 darab 8 kuasa 0. Okey. Kemudian last sekali adalah 3, 1, 3 asas 5. So kita akan darab 3 darab 5 kuasa 2 tambah dengan 1 darab 5 kuasa 1 tambah 3 darab 5 kuasa 0. Okey, dapat berapa? Kira. Okey, yang pertama dapat berapa? 1, 2, 3 asas 4 dapat berapa? Dah kira kan? Dapat berapa? 27. Okey, 27. Okey, yang kedua? Yang kedua dapat berapa? 7, 3 asas 8 dapat berapa? Dapat apa? 59. Okey. Yang terakhir 3, 1, 3 asas 5 dapat berapa? Dapat berapa? Berapa dapat? 83. Okey, dapat 83. Okey, jadi kita tengok mana yang paling besar. Yang inilah yang paling besar. Jadi yang pertama kita adalah 3, 1, 3 asas 5. Kemudian diikuti dengan 7, 3 asas 8 dan 2, 7 asas 4. Okey. Okey, seterusnya soalan C. Sama juga, kita kena cari dahulu nilai dia. Okey, C. Tengok ni, 2, 5, 3 asas 6. Tukar dahulu dia jadi 2 darab 6 kuasa 2. Okey, tambah dengan 5 darab 6 kuasa 1. Tambah 3 darab 6 kuasa 0. Okey, kira dapat berapa? Okay, seterusnya 161 asas 7. So 1 darab 7 kuasa 2 tambah 6 darab 7 kuasa 1 tambah 1 darab 7 kuasa 0. Okey, kira dapat berapa? Kemudian last sekali 2, 2, 2 asas 3. Okey, ini pun sama. 2 darab 3 kuasa 2 tambah 2 darab 3 kuasa 1 tambah 2 darab 3 kuasa 0. Okey, dah dapat jawapan?
Okey, yang pertama 253 asas 6 dapat berapa? Dapat berapa? 105 105, 105. Okey, yang kedua 92. Okey, yang ketiga okey 92, yang ketiga dapat berapa? 25. Okey, jadi jawapan kita ikut susunan yang paling besar adalah 25, sorry. Yang paling besar ialah 253 Okey, di jawapan kita paling besar 253 asas 6 diikuti dengan 161 asas 7 dan yang terakhir adalah 222 asas 3. Okey, boleh Jelas? Kalau kita nak susun, kita kena tukar dia kepada asas yang sama. Okey, mencari nilai dia lah. Maknanya kita tukar kepada asas 10 lah yang senang. Okey, untuk dapatkan nilai. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang terakhir iaitu hitung beza nilai digit. Okey, hitung beza nilai digit 5 antara nombor 15768 dengan 1257. Okey, dia nak beza nilai digit. Okey, kalau beza nilai digit maknanya kita cari nilai digit lah untuk setiap digit 5 bagi dua nombor tersebut. Okey, so untuk yang ini 5 darab dengan 8 kuasa 2. Okey, tolak sebab dia beza so tolak dengan 5 darab 7 kuasa 0. So dapat berapa? Kira sajalah. Dapat berapa? Dapat berapa jawapan awak dapat? Apa? Saya dapat 315. Okey, betul 315. Okey. Boleh. So ada apa-apa persoalan tak sehingga ke bahagian ini? Okey, mencari nilai digit, nilai tempat dan juga nilai digit. Sebelum kita pergi kepada penukaran asas. Ada yang nak tanya? Tak ada Okey, kalau tak ada kita teruskan dengan penukaran asas nombor. Okey, ada banyak untuk penukaran asas ni yang kita akan belajar. Okey, bagaimana menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Okey. So kat sini semalam dah try tukar dah. Tahun kelahiran awak tu. Dah try dah? Ada yang try ke? Pilih asas yang awak suka, lepas tu tukarkan ikut tahun kelahiran awak berapa. Okey, tak apa. Kalau belum cuba nanti cubalah kejap lagi. Okey, suatu nombor boleh ditukar kepada asas lain dengan menggunakan pelbagai kaedah iaitu kaedah penggunaan nilai tempat dan kaedah pembahagian. Okey, proses ini melibatkan penukaran yang pertama nombor dalam asas 10 kepada asas lain. Okey, yang kedua nombor daripada suatu asas kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas lain. Maknanya daripada asas lain kita tukar pada asas 10 kemudian tukar kepada asas yang lain. Okey, kemudian yang ketiga nombor dalam asas 2 terus ditukar kepada asas 8. Okey, dan yang keempat nombor dalam asas 8 terus ditukar kepada asas 2. Okey, itu yang kita akan tengoklah. Okey, bagaimana anda menukar nombor dalam asas 10 kepada asas lain? Okey, macam mana kita nak tukar nombor daripada asas 10 kepada asas yang lain? Okey, nombor asas 10 boleh tukar kepada asas lain dengan membahagikan nombornya menggunakan nilai tempat atau nilai asas yang dikehendaki. Nombor
5, 8, asas 10. Contoh boleh ditukar kepada asas 2 dengan dua cara. Okey, satu cara dia adalah membahagikan 58 ni dengan menggunakan nilai tempat asas 2. Okey. Yang kedua cara dia adalah membahagikan 58 dengan 2 lah, iaitu nilai asas itu. Okey, kita tengok contoh. Ini contoh dia. Okey, Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia iaitu 563 km. Okey, tukar 563 asas 10 kepada asas 5. Okey, kita nak tukar kepada asas 5. Kita tengok dia punya penyelesaian kat bawah ni. Okey, kita tukar dia kepada asas 5 Okey, pertama kita menggunakan kaedah yang pertama iaitu pembahagian dengan menggunakan nilai tempat. Okey, sebagaimana yang kita tahu 563 dalam asas 5 kita nak tukar pada asas 5 bermaksud kalau kita tengok balik asas 5 dia akan bermula nilai tempat dia bermula dengan 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3 dan seterusnya lah. Okey, 5 kuasa 4 dan seterusnya. Okey, nilai-nilai ini seperti dalam inilah nilai tempat yang ditunjukkan ini bermaksud ini adalah 5 kuasa kosong. Okey, bersamaan dengan 1. Ini adalah 5 kuasa 1 bersamaan dengan 5. Ini ialah 5 kuasa 2 bersamaan dengan 25. Ini adalah 5 kuasa 3 sama dengan 125. Ini ialah 5 kuasa 4 sama dengan 625. Okey, sekarang bila kita nak tukarkan 563, kita tengok apakah nilai yang paling hampir dengan dia. Kita tak boleh ambil nilai yang lebih. Sebab apa? 563 tak boleh nak bahagi dengan 625 sebab dia lagi kecil. Jadi kita kena ambil nilai yang kecil sedikit daripada nilai yang diberi iaitu 563. Jadi kita ambil 125. Okey. Jadi 563 bahagikan dengan nilai tempat dia iaitu 125, kita akan dapat 4. Okey, 4 darab 125 adalah 500. So tolak kita akan dapat baki dia 63. So baki ini dipindahkan ke sebelah. Okey, 63 kita bahagi pula dengan nilai tempat yang sebelah dia iaitu 25. Okey, jadi 63 bagi 25 kita akan dapat 2. Okey, 2 darab 25 adalah 50. So bila kita tolak kita dapat 13. Okey, 13 pindah ke sebelah pula. Bahagi dengan nilai tempat dekat sebelah iaitu 5. So bahagi kita akan dapat 2. 2 darab 5, 10. Tolak kita akan dapat 3. Okey, sama juga kaedah dia. 3 pindah ke sebelah. Bahagi dengan 1. So kita akan dapat 3. So 3 darab 1, 3. Baki dia adalah kosong. Okey, pastikan last kali baki dia kat sini adalah kosong. Okey, so apakah nilai nombor 563 asas 10 ni dalam asas 5? Nombor dia adalah inilah 0423. Jadi kosong tak payah tulis lah. Kita ambil 4223 asas 5. Okey, jelas tak? Ada nak tanya? Untuk kaedah yang pertama iaitu pembahagian dengan menggunakan nilai tempat. Okey, jelas Okey, jelas. Kita teruskan dengan kaedah yang kedua yang mana kita akan gunakan pembahagian berulang. Okey, pembahagian berulang ini adalah sama seperti awak belajar dulu tingkatan berapa cikgu tak pasti, tingkatan 1 ke berapa. Kaedah mencari GSTK, gandaan sepunya terkecil. Okey, kita akan bahagikan dengan cuma yang ini kita akan bahagi dengan asas yang kita nak lah. Okay, kita nak tukar dia kepada daripada 563 asas 10, kita nak tukar kepada asas 5 asas 5. Jadi kita kena bahagi dengan 5 lah. Okay, so 563 bahagi dengan 5. Okay, 563 kita bahagi dengan 5. So kita akan dapat 112. Okay. Kemudian baki dia adalah 3. Macam mana awak tahu baki dia adalah 3? Okay.
Macam mana kita tahu baki dia adalah 3? Baki dia 3 adalah bila awak bahagi guna kalkulator. Okay, ambil kalkulator awak. Cikgu lupa nak share kalkulator kat sini. Okay, tak apa. Awak ada kalkulator kan? So ambil kalkulator awak. Tekan 563 bahagi 5. Tekan sama dengan awak akan dapat 112.6. Betul? Okay. So 112 kita tulis kat sini. Okay, macam mana kita dapat baki 3? Okay, jangan ambil baki 6. Okay, baki 6 bukan baki 6 Bila awak tengok dia ada 0.6, awak tekan semula 0.6 darab dengan 5. Awak akan dapat 3. Itu adalah baki dia. Okay, jelas? Faham tak macam mana nak dapat tu? Faham Okay, so kita dapat baki 3. Okay, seterusnya baki mesti tulis kat sebelah kanan. Okay, baki mesti tulis kat sini lah. Okay, kemudian kita dah dapat ni, kita bahagi lagi. Okay, bahagi lagi dengan 5. So kita akan dapat 22. 112 bahagi 5 dapat 22.4. Okay, kita letak 22 kat sini. Baki dia bukan 4. Baki dia adalah 0.4 darab semula dengan 5, kita akan dapat 2. Okay, so baki dia adalah 2. Okay, kemudian bahagi lagi. Okay, bahagi lagi dengan 5. Okay, 22 bahagi 5, kita akan dapat 4.4. So 4 dekat sini, kat sini baki dia adalah 0.4 darab dengan 5. So kita akan dapat 2. Okay, so kita dapat 2. Kemudian bahagi lagi sampai bila nak bahagi? Kita akan bahagi sehingga dekat bawah ni adalah kosong. Okay, kat bawah ni adalah kosong, baru kita akan berhenti. So 4 bahagi 5 dapat kosong, baki dia adalah 4. So kita berhentilah sebab dah sampai kosong kat sini. Jadi apakah jawapan kita? Mesti ambil dari bawah ke atas. Okay, ini adalah nombor dalam asas 5 yang kita cari tadi. Okay, dari bawah ke atas. Okay, maknanya 4, 2, 2, 3 asas 5. Okay, jawapan dia adalah sama dengan kaedah yang tadi, iaitu bahagi dengan apa? Bahagi dengan nilai tempat tadi. Ini sama jawapan dia. 4, 2, 2, 3 asas 5. Okay, jelas? Jelas Okay, kita tengok satu lagi contoh. Dia nak tukar kepada asas 8. Okay, nombor yang sama. 5, 6, 3 nak tukar kepada asas 8. Okay, 5, 6, 3 asas 10 kita nak tukar kepada asas 8. Okay, kaedah yang sama kita akan bahagikan. Satu kaedah dia adalah menggunakan nilai tempat. Okay, dia ada 2 kaedah. Jadi yang pertama kita guna nilai tempat. Okay, seperti biasa ini adalah 8 kuasa kosong bersama dengan 1. Ini adalah 8 kuasa 1 sama dengan 8. Yang ini adalah 8 kuasa 2 sama dengan 64. Dan 8 kuasa 3 sama dengan 512. 8 kuasa 4 sama dengan 4096. Okay, seperti tadi juga kita tengok nilai nombor yang kita ada ini adalah 563. Kita kena cari nombor yang rendah sedikit daripada dia. Jadi kita ambil 512. Jadi 563 bahagi dengan 512 kita dapat 1. Okey, darab dan tolak kita akan dapat 51. Okey. 51, okey kita tengok kat sini Kat sini dia ada lain sikit. Sebab apa lain? 51 adalah nombor yang lebih kecil daripada nilai tempat yang kat sebelah dia. Okay, sebab kat sini 64. Tapi nombor kita dapat adalah 51. Jadi kita tak boleh bahagi dengan yang ni. Kita kena bahagi dengan sebelah dia lagi. Jadi bermaksud 51 bahagi dengan 8, kita akan dapat 6. Okay, jadi baki dia adalah 3. Okay, 3 pindah ke sebelah. Kita boleh bahagi dengan 1 lah. So dapat 3. Okay, sehingga last sekali dia jadi kosong. Jadi apa nilai yang tak ada, yang tak bahagi tadi? Kat sini kosong lah. Sebab kita tak boleh nak bahagi dengan nilai 64 sebab nombor kita lebih kecil. Jadi apa nilai yang kita dapat? 1063. Okay, jadi 1063 asas 8. Okay, boleh tak?
Ada nak tanya? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita tengok lagi satu. Bahagi menggunakan asas. Okay, pembahagian dengan menggunakan asas, nilai asas. Okay, sama sajalah. Kita bahagi dengan 8. Okay, jadi 5, 6, 3 bagi 8 dapat 70. Okay, 70 berapa ni? 5, 6, 3 bagi 8 awak akan dapat 70.375. Jadi, sama je macam tadi, awak tinggal ambil semula 0.375 darab dengan 8. Okay, so kita akan dapat 3. Okay, kita akan dapat baki dia adalah 3. Kemudian bahagi lagi dengan 8. 70 bagi 8, kita akan dapat 8.75. So 8 kat sini, baki dia adalah 0.75 darab dengan 8. So kita akan dapat 6. Okay. Kemudian bahagi lagi, 8 bahagi 8 dapat 1. So baki dia kosong lah. Okay, 1 bahagi 8 dapat kosong, baki dia 1. Jadi jawapan kita adalah sama macam tadi lah. Okay, boleh? Boleh Okay, penukaran asas ni ada banyak jadi boleh. Okay, so itu adalah daripada asas 10 kepada asas yang lain. Okay, ini kita tengok pula yang dia nak tunjukkan adalah bagaimana menukar nombor dalam suatu asas tertentu kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas yang lain. Okay, maknanya daripada asas satu asas yang lain, contohnya asas 8, kita tukar kepada asas 10 dulu, lepas tu kita tukar kepada asas yang lain, contohnya nak asas 5, asas 2, okay, macam tu. Jadi kita tengok, tukarkan 253 kepada asas 9, okay, kepada asas 9. Kita tak boleh nak tukar dia direct kepada asas 9. Jadi kita tukarlah dulu kepada asas 10 dahulu. Jadi langkah pertama kita kena tukarkan 253 asas 6 ini kepada asas 10 dahulu. Okay, jadi seperti biasa kita akan darabkan dengan nilai tempat dia. Jadi 2 darab dengan 6 kuasa 2 tambah 5 darab 6 kuasa 1 tambah 3 darab 6 kuasa kosong. So kita akan dapat 105 asas 10. Okay, daripada asas 10 ini barulah kita tukar ke dalam asas 9. Okay, ini kita boleh gunakan dua kaedah tadilah, sama ada nak bahagi dengan nilai tempat atau bahagi dengan nilai asas. Okay, jadi kat sini dia tunjuk contoh bahagi dengan nilai asas. Okay, awak boleh je kalau nak buat bahagi dengan nilai tempat. Okay, tak ada masalah lah. Sebab dua-dua kaedah tu boleh digunakan. Okay, jadi kat sini kita tengok dia bahagi dengan nilai asas. Dia dapat last sekali adalah 126 asas 9. Okay, maknanya kita tukar daripada asas 6 kepada asas 10 dulu, baru tukar ke asas 9. Okay, so kita tengok contoh ke-7. Okay, ini contoh ke-7. Okay, tukarkan 334 asas 5 kepada asas 2. Sorry, kecil pula dia. Besar sikit. Okay, tukarkan 334 asas 5 kepada asas 2. Dia nak tukar kepada asas 2. Okay, jadi kat sini kita akan gunakan kaedah yang tadi, iaitu kita akan tukar kepada asas 10 dahulu. Okay, daripada 334 asas 5 ni kita tukar pada asas 10, kita dapat 94 asas 10. Okay, kemudian langkah kedua kita akan tukar kepada asas 2. Jadi kita buat pembahagian lah. Okay, bahagi dengan nilai asas boleh, nak bahagi dengan nilai tempat boleh, terpulang pada awak lah. Okay, kat sini dia tunjuk bahagi dengan nilai asas, so dia dapat last sekali adalah ini. 10111110 asas 2. Okey, boleh? Boleh Okey. Kemudian, ini
bagaimana anda menukar nombor dalam asas 2 kepada asas 8? Okey, daripada asas 2, kita nak tukar terus kepada asas 8. Okey. Agak-agak boleh masuk lagi tak ni? Asas 2 kepada asas 8 ni. Ke dah rasa dah banyak sangat dah? Boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, kita akan sambung pada minggu depan lah untuk penukaran asas 2 kepada asas 8 sebab jam sekarang pun dah 9.26. Okay, jadi cikgu rasa yang ini kita sambung pada minggu depan lah sebabnya ini agak banyak dan dia agak complicated sikit lah untuk penukaran ini. Jadi so untuk hari ni kita berhenti setakat itu. Cuma tugasan awak latihan kita tengok latihan yang awak kena buat sehingga yang kita belajar pada hari ini. Jadi kita buat latihan praktiskan diri 2.1b. Awak jawab soalan nombor 1, kemudian nombor 2, nombor 3. Okey, itu saja. 1, 2, 3 sebab nombor 4 ni dia dah asas 8 nak tukar kepada, asas 2 dia nak tukar kepada asas 8 terus. Okey, jadi awak jawab 1, 2, 3 sajalah sehingga yang kita belajar pada hari ini. Okey, boleh? So minggu depan awak dah siap yang ni, kita akan bincang jawapan dia, kita akan sambung dengan tukar kepada asas 8. Okey, jadi untuk hari ni, cikgu akan bagi link untuk awak hantar tugasan tapi bukan hantar yang ini hantar yang mana? Hantar yang tadi, yang kita dah bincang tadi. So awak just snap gambar yang dah bincang saja tadi, send dekat link yang cikgu akan bagi kejap lagi. Okay, yang ini tak payah hantar lagi, kita bincang dahulu pada minggu hadapan. Okay, so itu sajalah untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.